minal hadi. Sama macam tadi. Minal hadi. Terus saja. Ya, terus. Faman lam yajid fasiyamu. Faman lam yajid fasiyamu salasati. Ya tu dia ada alif ya, 2. Fasiyah. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajj. Ya, boleh? Fil Terus hajji sab'atin. Terus saja pun tak apa. Wasab'atin. Wasab'atin iza raja'tum. Okay. Tilka asyaratun kamilah. Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Okay, kita ghostan sedikit ya. Reverse sedikit. Ahluhu. 2 tu. Ahluhu hadiril. Ambil balik ahluhu. Ahluhu hadiril masjidil haram. Okay. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Surah Azim. Kawan kita cakap tadi, dia minta kita mengaji sekejap sebab sebenarnya hari ini tajwid ya. Hari tajwid. Terima kasih Ustazah. Dia kata tunggu Linda atau Amy. Amy dah masuk tu rasanya. Tajwid lagi. Ya. Okay. Bila tayar ya. Ini sebenarnya tajwid ya. Tapi Linda dengan Amy, ni Amy dah masuk. Jadinya kita balik kepada halaman kita tajwid ya. Halaman kita hari ini tajwid kita surah Al-Baqarah ya. Halaman pertama. Sebenarnya muka surat kedua, Fatihah pertama. Tapi surah Al-Baqarah tu sendiri adalah halaman pertamanya ayat ke-5. Okey, kita sebenarnya kawan kita Linda, dia sedang cari buku tajwidnya sebab ada permintaan dari dalam kita punya YouTube ya, dia minta kita ajar makhraj. Dia minta. Jadinya makhraj ni nak tak nak kita kena ada buku dia. Jadi kawan kita boleh tunjuk di skrin ya. Siapa dia tunggu nanti dulu buku apa yang dia dapatkan, tunggu dulu ya. Jadi bila dia dah dapat buku tajwid, siapa boleh beli murah sahaja dan selebihnya dia akan tunjuk pada skrin. Memang makhraj perlu buat pada buku, kalau tidak kita cakap saja boleh, tapi ada buku tu lebih baik ya. Okey. Hari ini ayat yang kelima, perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika. Okey. Kalau kita nak cerita makhraj hari ni, okey, saya sebut dulu makhraj. Memang kalau bab tajwid ya, kalau bab tajwid orang mesti sebut makhraj punya, mesti. Apa maksud makhraj? Makhraj maksudnya tempat keluar huruf. Huruf apa? Huruf itulah huruf yang ada dalam Al-Quran. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, semua sampai ya tu. Itu ya. Jadi huruf-huruf ini dia ada tempat keluar dia tau. Bukan semua huruf tu keluar dari tempat yang sama, bukan. Kita ada 29 huruf. Ya, 29 ya. Huruf-huruf hijaiyah, termasuklah alif ke hamzah ke ya, huruf apa tu semua, total dia 29. Okey, ya. Huruf itu dipanggil huruf-huruf hijaiyah. Ini juga disebut dalam buku tajwid, ya. Jadi huruf-huruf hijaiyah ini dia keluar dari mana? Penting. Penting nak tahu kenapa? Sebab untuk kita melafazkan huruf tu secara tepat. Jadinya kita kena tahu makhraj di mana baru dapat membantu kita nak melafazkan huruf itu secara paling tepat. Okey. Okey, saya cakap secara umum saja sebab kita belum ada buku kita ya. Makhraj ya, kalau orang sebut makhraj, tempat keluar huruf. Dari mana ada 5 tempat yang berbeza ataupun kita kata secara umum ada 5 makhraj. Ya, makhraj huruf-huruf ya. 5 tempat keluar huruf-huruf, 5 ni apa dia? Okey, saya cakap secara lalu saja ya. Antaranya pertamanya tekak, susunan itu bebas. Dia nak sebut mana dulu pun tak ada masalah. Daripada tekak, tekak ataupun kerongkong tak ada masalah ya. Halkum boleh je ya. Tekak ke kerongkong ke halkum ke itu satu. Itu satu makhraj. Satu makhraj ya, maksudnya satu tempat keluar huruf makhraj ya. Sebenarnya dari halkum ini ada 6. Memang kita tak mampu nak hafal ya, kita tak mampu nak hafal, tapi saya sebut secara lalu saja ya. Okey, ada 6 huruf yang keluar dari halkum ya.
Kalau boleh catat, sila catat, tapi nanti ada buku, ada nota, lebih mudah ya. Huruf-hurufnya huruf ain, ghain. Ain dengan ghain tu bentuk dia sama tau. Huruf ain dengan bentuk ghain sama, tapi beza dia ain tak ada titik, huruf ghain ada titik di atas. Jadi mudah kita pegang macam tu. Ain, ghain, lepas tu ha pedas dengan kha. Ha pedas dengan kha sama bentuk tau. Sama pula bentuk dia. Cumanya ha pedas tak ada titik, huruf kha ada titik di atas. Kita ambil yang begini, lebih mudah untuk kita ingat ya. Dah ada 4 ya. Dah ada 4 dan 2 lagi huruf hamzah dan juga huruf ha simpul. Ataupun ha reben tu lah. Ha simpul. Okey. Ini 6 huruf yang keluar dari halkum. Nampak tu ya. Ini maksudnya satu makhraj lah ni. Satu makhraj ini dipanggil apa? Makhraj apa? Dipanggil nama dia apa ya? Huruf-huruf halqiyah dipanggil. Kerana huruf-huruf ini keluar dari halkum. Halkum adalah salah satu daripada makhraj huruf. Satu, halkum ya. Keduanya, saya ambil rongga hidung. Rongga hidung ni kita boleh sebut dia di pangkal hidung ataupun pada batang hidung lah. Senang cerita ya. Huruf yang pada rongga hidung, tu kawan kita hantar ya, makhraj apa tu? Ya. Itu dia susun titik-titik, tak ada titik, boleh jugalah. Ghain dengan kha, lepas tu ain dengan ha pedas, lepas tu hamzah, huruf ha simpul dengan hamzah. Keenam ini adalah huruf dia bukan makhraj jaufi tu tau. Dia bukan jaufi ya. Ini bukan jaufi tau. Jaufi sebenarnya lain tau. Kalau jaufi sebenarnya bukan yang 6 huruf ni, bukan. Dia apa? Yang halkum tu. Khalqiyah ya. Okey. Tapi dia panggil jaufi ya. Jaufi bermaksud rongga sebenarnya. Tapi rongga ni sebenarnya rongga pernafasan, tahu tak? Rongga pernafasan kita tak fokus pada tekak tau, pada halkum. Rongga pernafasan adalah sepanjang-panjang rongga pernafasan daripada dada kita naik ke mulut kita. Itu sebenarnya kalau al-jauf sebenarnya ya. Ini sebenar apa dia istilahnya, mungkin dia pakai huruf halkum tak silap saya. Ya, makhraj halqi ni. Halqi adalah halkum. Ini dia. Nama dia bukan yang tadi ya. Okey. Ada 6 huruf. Ikut susunan dia, cara nak hafal lah. 2 pertama ada titik, huruf ghain dengan kha. Nampak ya, ada titik. Lepas tu 2 lagi turun bawah dia sebenarnya diikut susunan lah tu. Atas sekali ya, tekak ni halkum ni pendek je, tapi dia bagi kepada 3 bahagian. Macam tu. So paling atas yang ada titik tu, ghain dengan kha. Lepas tu turun bawah sikit je, ain dengan ha pedas. Lepas tu turun lagi bawah sikit, huruf ha simpul ataupun ha reben dengan hamzah. Jadi kita ingat cara susunan gitu lebih mudah. So ke-6 ini keluar dari makhraj halqi ataupun halkum. Ya, halkum tu kita fahamlah halkum kan? Okey. Itu satu ya. Dan keduanya kita ambil tadi rongga hidung. Rongga hidung adalah di pangkal hidung ataupun dalam batang hidung lah, batang hidung ya. Itu okey, kawan kita dah boleh tukar skrin ya. Kita ambil makhraj yang kedua. Saya ambil yang senang-senang saja. Dia ada 5 ya. Khayshum dipanggil. Rongga dia rongga khayshum. Khayshum bermaksud pangkal hidung. Ataupun rongga hidung pun boleh lah. Rongga ni maksudnya tempat laluan ya, yang berlubang yang boleh dilalui oleh angin. Itu maksud rongga. Apa-apa saja yang ada laluan ya, dan boleh udara boleh masuk, itu dipanggil rongga. Lepas tu ada rongga pernafasan, ada rongga hidung ya, itu dipanggil ya. Khayshum itu betul ya, khayshum. Khayshum bermaksud hidung lah, rongga hidung. Ya. Khayshum ni senang, huruf dia 2 sahaja. Ya, 2 sahaja. Huruf nun bersabdu dan huruf mim bersabdu. 2 sahaja. Mesti ada sabdu. Ini adalah huruf dengung. Kalau yang halkum halqi tadi huruf dia tak ada dengung ya, tapi yang ini huruf khayshum, nun bersabdu dan juga mim bersabdu, memang dengung punya. Ya, ini 2 ya. Huruf khayshum, makhraj khayshum. Okey, dah 2 ya. Saya nak yang mudah-mudah dulu ya. Lepas tu kalau boleh dapat 2 bibir. Dari yang 2 bibir. Dah tadi halqi, halkum, lepas tu rongga hidung, khayshum, lepas tu 2 bibir. Syafatan ataupun syafatain, terpulanglah dia pakai syafawi, dia panggil syafawi, sama je.
Syafawi dengan syafatan sama ya. Dia nampak lain tapi maksud dia sama. Syafawi dengan syafatan maksudnya dua bibir. Okey. Makhraj syafawi maksudnya huruf-huruf yang keluar dari dua bibir kita. Dia ada 4 huruf ya. Itu mana kenapa 3? Dia ada 4 ni. 4. Dia ada 4 tahu. Saya tak tahu kenapa dia 3 sahaja. Okey. Hurufnya Ada mim. kita fa fa yang Fa, keempat. betul ya, fa. Ada ni. Ya, okey. Macam hidden ya, macam tersorok. Ini kalau saya kecil-kecil dulu cari benda-benda yang tersembunyi. Saya suka. Saya seronok sungguh mencari ya. Rupanya ada kat situ. Okey. Apa-apa pun sebenarnya secara umum ada 4 huruf ya. Ada 4 huruf yang keluar dari dua bibir tapi dia pisahkan huruf fa dan daripada huruf mim, ba, waw. Dia ada sebab lah dipisahkan ya. Okey. Bezanya huruf fa tu sebab dia satu kan. Beza dia huruf fa ni cara menyebut dia ya. Dia macam kita gigit bibir kita, bibir bawah. Dia macam kita gigit bibir kita. Itu beza dia huruf fa berbanding huruf mim, ba, waw. Kalau mim, ba, waw ni betul-betul kedua-dua bibir, atas dan bawah. Tapi kalau huruf fa, gigi atas gigitkan pada bibir bawah. Dia bukan, fa tu sebenarnya bukannya dua bibir tau. Sebenarnya gigi atas menggigit kepada bibir bawah. Itu sebenarnya huruf fa. Tapi dia masih terletak pada bibir. Jadi secara umum makhraj syafawi bermaksud bibir, ada dua tempat yang berbeza sebenarnya. Satu huruf fa yang tadilah kita cakap dan satu lagi huruf mim, ba, waw. Dan siapa ada nota mim, ba, waw memang betul-betul tekanan kepada kedua-dua bibir ni. Huruf yang 3 tu, tapi fa berbeza ya. Gigi atas mesti macam digigitkan ke bibir bawah. Sikit sahaja ya, syarat sahaja. Itulah beza dia. Ini apa-apa pun keempat-empat ini dipanggil ya makhraj dia makhraj syafawi. Makhraj bibir lah. Dia sebenarnya pada bibir itu sendiri pun ada dua tempat yang berbeza sebenarnya. So kalau kita kira tadi awalnya pada halkum tadi ada 6. Ada 6 huruf ya pada halkum. Pada khayshum tadi ada 2. Ya, ada 2. 6 campur 2 ada 8. 8 peletup kat sini ada 4. So 8 campur 4 apa? 12. Ya, 12. Kita pernah jumlah 29 tau. 29 ya. Okey. Sekarang kita nak makhraj lisan, tak nak. Lisan tinggal dulu. Lisan tu dia banyak. Complicated lisan. Lisan bermaksud lidah. Al-jawf. Ambil al-jawf. Siapa? Amy? Jawfi tadi. Jawfi ataupun al-jawf. Itu satu lagi. Ya, jawfi. Jawfi ni bermaksud rongga. Rongga di sini rongga pernafasan. Okey. Dia ada 3 huruf. Huruf-huruf yang keluar dari makhraj ini adalah huruf-huruf mad. Dia macam tu, huruf mad. Ya, huruf mad. Alif yang tanpa baris, huruf ya tanpa baris, waw tanpa baris. Ya, hormatilah huruf mad. Ya. Ketiga-tiga huruf ini ada pada hukum bacaan mad asli. Kalau mad asli baris atas, alif lah huruf mad dia. Kalau mad asli baris bawah, huruf mad dia adalah huruf ya. Dan kalau mad asli baris depan, huruf madnya adalah waw. Ketiga-tiga ini ya. So alif, waw, ya dipanggil huruf-huruf yang keluar dari makhraj jawfi. Dia tidak menyentuh pada dinding mulut semua, tak. Dia tak kena gigi, dia tak kena lidah, dia tak kena pada dinding. Dia hanya lalu pada rongga pernafasan. Rongga maksudnya udara tau. Maksudnya ketiga-tiga huruf ini bila menyebut sebenarnya dia tidak menyentuh bahagian apa pun melainkan pada laluan udara sahaja. Itulah bermaksud jawfi sebenarnya. Ya, ketiga-tiga ini adalah huruf mad. Okey. Dan selebihnya dan yang paling complicatednya ya memang al-lisan. Saya nak tanya, ada huruf waw, tadi pun waw juga kan? Bibir tu. Betul. Terima kasih ya. Bagi saya benda ni saya dah tahu, bagi saya faham apa bezanya. Kadang-kadang saya secara jujur saya dah faham bezanya tapi saya tak tertanya-tanya. Tapi siapa tertanya-tanya sila tanya ya. Tadi ada waw ya. Tadi ada waw di mana tadi? Pada waw pada bibir ya. Pada syafawi ada bibir ya. Sekarang ni pun ada waw juga. Tapi berbeza. Yang pada bibir tadi adalah huruf waw yang berbaris atau huruf waw yang berbaris ataupun bukan waw huruf mad. Senang cerita. Okey, huruf waw pada makhraj syafawi bukan waw huruf mad, bukan. Yang pada waw pada jawfi tadi adalah waw yang memang waw huruf mad. Dapat faham tak beza tu? Faham tak? Ya. So waw di sini biasanya Kalau waw dekat bibir tu kita kena muncung ke Ustazah?
Ya, Wow. kena muncung sedikit lah, tapi muncung sedikit sahaja. Bukan muncung beria ya, sedikit sahaja. Kalau rongga? Rongga Kalau ni dia huruf mat muncung juga. Kalau bacaan kita ada waw, muncung juga, sedikit juga. Cumanya berbeza kalau waw pada jaufi, dia huruf mat tak ada baris. Dia mati tak ada baris. Tapi kalau waw yang pada bibir, waw ada baris atas ke, waw yang ada baris depan ke, waw yang baris bawah, ataupun waw yang bukan huruf mat. Yang bukan huruf mat itu adalah waw pada bibir. Ya. Yang jaufi hanya waw huruf mat. Pada bacaan mat asli saja. Nanti bila kita nampak ayat Quran tu pun kita boleh bagi tahu juga. Itu beza dia ya. Waw pada makhraj syafawi adalah waw bukan huruf mat. Tu dia gitu. Ya. So bacaan di sini bukan mat asli lah. Bacaan pada waw yang pada makhraj yang keluar dari makhraj syafawi bukan mat asli, bukan dua. Pendek lah. Boleh jadi wa, wi, wu gitu saja, pendek. Ya. Okey? Kalau waw yang pada al-jawfi tadi memang huruf waw yang mat asli. Tabu. Dia macam tu. Dia kalau waw yang al-jawfi tadi. Dia dua lah bacaan dia. Yang di sini pendek. Okey? Berbaris yang di sini. Itu beza dia. Okey? Dan nanti bukan huruf waw saja ya. Huruf lain pun ada. Huruf mim tadi pun ada. Mim dengung tadi pada khusyum. Sekarang pada bibir mim ada juga. Tapi yang pada khusyum tadi mim yang bersabdu. Nampak? Dia memang ada. Ya? Dia bertindan sikit kita cakap. Pada khusyum tadi mim bersabdu. Pada khusyum. Pak, dua. Mim mesti ada sabdu ya sebenarnya. Okey. Dan yang tadi mim pada bibir tadi, tak, dia tak cakap mim ada sabdu. Bukan. Macam ma, katalah ma macam tu gitu Tapi kalau huruf mim bersabdu, confirm keluar dari khusyum ya. Tapi kalau mim bari atas ma mimu tak ada dengung bacaan dia. So yang tu keluar dari yang ini ya. Okey. Daripada bibir syafawi. Okey, yang paling banyak lisan. Lisan tu lidah. Lidah ni kecil pendek je, tapi dia power. Kebanyakan huruf ya keluar dari lisan ataupun lidah. Lidah tu yang sekecil-kecil lidah tu total ya, total huruf ya ini dia bagi pecahan-pecahan ya. Tetapi total huruf yang keluar dari makhraj lisan adalah 18 huruf. Bayangkan 18 huruf. Ya. Dan jumlah makhraj dia beza sikit ya. Lidah tu kan kecil kan, tapi beza dia sikit, tolak tepi sikit, tolak sini sikit. Dia beza dia gitu je. So makhraj yang pada lisan ada 10. Dahsyat kan? Pada lisan ada 10 makhraj yang berbeza, tapi makhraj dia kadang-kadang sebelah je, bukan jauh beza mana pun, sebelah sini ke, sebelah sana ke gitu ya. Dan jumlah huruf yang keluar dari makhraj lisan ada berjumlah 18 huruf. Nampak paling banyak. Kalau halkum tadi 6 je. 6. Kalau khusyum 2. Kalau syafawi 4. Kalau al-jawf tadi 3. Nampak selebihnya semua keluar dari lisan. Makhraj lisan, kalau dulu kami nak belajar, nak hafal, makhraj lisan ni saya biar yang last. Saya hafal yang lain-lain dulu. Yang lain-lain tu lebih mudah. Jadi bila kita dah ingat yang lain-lain tu, baru kita hafal yang makhraj lisan ni. Hurufnya apa ya? Apa di mana makhrajnya. Itulah 5 makhraj umum. Makhraj huruf-huruf yang umum lah, kita kata umum. Yang detail dia macam ni lah. Kalau kita kata detail tu, contohnya tadi detail, dekat bibir tu ada 2. Jadi contohnya kan, kalau yang ni pula lisan secara lebih detail, ada 10 makhraj yang berbeza. Berserta huruf-hurufnya lah. Okey? Okey, yang penting kita faham apa maksud makhraj. Itu wajib. Ya, bila belajar tajwid, kalau tak faham makhraj, orang kata something wrong lah. Betul tak kan? Apa ni dah belajar tajwid pandai tapi tak faham apa maksud makhraj. Makhraj maksudnya sebenarnya exit. Kalau saya boleh bagi bahasa Inggeris ya. Exit lah. Spelling exit apa? E-X-I-T. Exit. Makhraj. Sebenarnya kalau kita pergi ke Arab lah, senang cerita. Tempat keluar, exit kan? Dia tulis makhraj, dia tulis tahu. Bukan makhraj huruf saja yang dipanggil makhraj. Dipanggil tahu. Mana-mana tempat keluar, macam kita pergi, katalah kita pergi mall dia kan. Kan keluar exit kan? Betul tak? Keluar kan? Dia tulis makhraj. Nampak? Janganlah bila masuk sebuah makhraj je, tempat keluar huruf je. Dah, tempat keluar apa-apa yang lain pun tetap dipanggil makhraj juga. Ya? Okey? Ada 5 makhraj umum bagi huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah tu abjad. A, B, C. Kalau kita A, B, C kan. Tapi kalau bahasa Arabnya alif bata tu lah. Ya, abjad. Ya, itu dipanggil hijaiyah. Itu maksudnya hijaiyah. Abjad maksud dia. Okey. Itu makhraj yang umum. Okey. Sekarang ni
sebab kita belum ada buku, tapi saya bagi sedikit-sedikit sahaja. Okey. Itu dia punya makhraj umum, dan dia bab tajwid ni bukan saja makhraj dia, nanti sifat huruf. Dia ada dua sebenarnya. Mesti ada makhraj, tempat keluar huruf tadi, dan ada sifat huruf-huruf tu. Dia baru komplit. Sifat mencantikkan bacaan. Kalau dia dah betul makhraj tapi sifat dia tak ada, baca qalqalah tak ada, jadi bacaannya tak cantik. Ya, so dia dua. Makhraj itu wajib, ya, wajib dijaga makhraj. Sifat tu kurang wajib sebenarnya. Sifat tu kesalahan kecil tetapi kurang cantiklah bacaannya. Tetapi yang lebih afdal dijaga, ya, wajib dijaga adalah makhraj huruf, ya. Kalau huruf tu tebal mesti tebal. Ya, kalau nipis mesti nipis. Ini huruf nipis baca tebal, salah. Huruf tebal baca nipis. Itu maksudnya makhraj dia salah lah. Okey? Seterusnya, sebab kita tak ada buku, jadi kita nak fokus yang tu pun kita tak tahu nak fokus apa kan. Kita tak ada buku. Saya cakap umum saja tadi, itu dia punya makhraj. Tetapi kalau siapa-siapa nak bertanya, tak ada masalah. Di dalam platform kita tidak ada masalah bertanya apa-apa. Walaupun kita hanya sebut makhraj saja, kalau dah nak tanya benda lain tidak ada masalah. Silakan kita meraihkan soalan-soalan. Okey? Sebab tujuan kita untuk belajar. Mikrofon. Kalau nak cakap buka mikrofon. Kak Jem, nak cakap ke? Mikrofon buka. Kita tak dengar suara Kak Jem. Tak dengar langsung. Buka mikrofon kalau nak bercakap. Tak dengar. Kenapa kita tak dengar suara Kak Jem? Kak Jem bercakap. Nak tanya ke? Kalau nak bertanya, ya, buka mikrofon dulu. Okey, ulang. Kita tak dengar langsung. Cuba ulang. Apa? Mikrofon tu bertutup tu Kak Jem. Nah, tak dengar. Kami tak dengar suara Kak Jem. Masih bertutup tu. Kita nampak mikrofon Kak Jem tutup. Ada slash. Belum. Tak dengar. Okey, tak apa. Kita bagi Kak Jem dulu bagi masa sedikit. Kita tak tahu kenapa dengan dia punya gadget dia, ya. Nanti kalau Kak Jem nak tanya, Kak Jem bertanya, tapi pastikan buka mikrofon, ya. Okey, sekarang kita buka tu mikrofonnya. Ha? Sudah buka juga. Cuba Kak Jem cakap. Kak Jem cuba. Oh, tak ada. Mana ada? Kami nampak Kak Jem bercakap tapi kami tak dapat dengar suara Kak Jem. Boleh Kak Jem tanya sementara tu, kadang-kadang sifat huruf tu, satu huruf dia boleh banyak sifat ke Ustazah? Betul. Ya, saya menjawab soalan kita, satu huruf boleh jadi ada 6 sifat pada dia. Satu huruf, ya. Dan ada mungkin huruf lain yang ada mungkin 1 sifat. Ada huruf lain mungkin ada 2 sifat. Ada juga huruf yang tak ada sifat langsung. Nampak? Ya, so dia boleh ada banyak sifat, ya. Tapi sifat-sifat tu sebenarnya dari segi teori je. Tapi dari segi membacanya tak adalah kita nampak apa beza sangat pun. Kita hanya menyebut secara teori, antaranya huruf fa. Tak silap saya, huruf fa mempunyai 6 sifat. Pada huruf fa tu huruf yang lemah. Pak dia bukan huruf yang tebal apa, huruf yang lemah, tapi boleh mempunyai banyak sifat. Itu secara teorinya saja. Tapi saya lebih suka beri penekanan pada sifat-sifat yang lebih penting. Ya, pada sifat-sifat yang lebih penting. Kalau kita kata huruf lemah, apa cara kita nak nampak dia lemah? Tak nampak. Tapi kalau saya kata sifat hamas, angin, itu ya kita boleh nampak dalam bacaan. Ya. Kalau kita kata sifat qalqalah, melantun, itu kita nampak dalam bacaan. Jadi kita nak lebih fokus kepada sifat-sifat yang kita nampak dalam bacaan. Tapi secara teori, ya, betul. Macam kalau kita kata ada huruf yang mempunyai banyak sifat, boleh jadi kepada 5 atau 6 sifat. Itu teori sahaja. Ya. Tapi dari segi membacanya, fa kita hanya nampak dia ada hamas. Itu saja sebenarnya. Okey, alhamdulillah. Siapa saja nak bertanya, okey? Sementara itu saya terus dengan ayat kita tadi. Kita akan habiskan ayat ni. Paling tidak pun kita habiskan ayat terakhir kita, ya, dalam surah Al-Baqarah, ayat 5 ayat pertama, ayat kelima ni. Ulaika, ya. Di situ dari segi bacaan, ya. Dari segi bacaan kalau perhatikan pada ya, ada bulat di atas waw. Jika ada bulat, bukan saja di atas waw. Jika ada bulat di atas huruf apa-apa, kita boleh beranggapan huruf waw tu tak ada lah, tak wujud. Senang cerita, ya. Jadinya jika ada bulat seperti itu, selalunya bacaannya pendek. Macam tu. Jangan baca
Ula. Jangan tarik jangan tarik dia pendek. Ula. Dia pendek ya pada ya. Okey. La di situ mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil bacaannya 4 atau 5 atau 6 ya. Dan cara mengenal dia selepas tanda mad ada huruf hamzah. Tak kisahlah duduk di bawah ke di atas ke kat mana ya. Selepas tanda mad ada huruf hamzah. Kalau saya boleh tambah sedikit, hamzah itu tidak mempunyai alif bersamanya. Itu kalau boleh kita tambah sedikit ya. Makanya namanya mad wajib muttasil. Apa maksud muttasil? Muttasil maksudnya bersambung. Itu maksud dia sebenarnya. Apa yang bersambung tu? Hamzah adalah di dalam satu kalimah dengan bacaan panjang tadi. Makanya hamzah tu bersambung lah maksudnya. Itu maksud dia sebenarnya. Ya. So hamzah tu bukan terpisah. Hamzah adalah berada di dalam satu kalimah dengan bacaan mad tadi. Ulaika. Dia sampai ka tu satu kalimah. Ika. Satu kalimah. Ika. Ya. Ulaika. Dah. Dah boleh dengar? Dah boleh dengar dah. Ya. Tadi saya tutup. Itulah kita nampak Tadi katanya kalau dekat Arab Saudi tu, kalau mahraj tu maknanya tempat keluar juga ya dia letak. Betul. Betul. Katalah dekat mall lah. Kata dekat mall dekat Arab Saudi tempat keluar tu makhraj. Bukan makhraj huruf ya. Okey faham. Cak Gi nampak pergi sana, pergi Mekah Madinah. Makhraj lah. Apa pula makhraj huruf dapat dekat mall pula. Berkelakar lah kan. Nama dia tempat keluar. Exit. Okey. Ya, okey. Okey, ulaika. So hamzah itu berada di dalam satu kalimah dengan bacaan mad. Itu maksud dia muttasil. Okey. Secara kita nak kenal dengan mata kita, hamzah tu tak ada alif bersamanya. Hamzah tidak mempunyai alif bersama-samanya. Okey. Okey, aika ya. Ala pada la. Pada ala bandingkan a dengan la. Ain baris atas. Fathah. La juga baris fathah juga. Tetapi pada la ada tambahan. Pada ain tak ada. Jadinya kalau yang ada tambahan tu yang ada hukum tajwid. Pada a tak ada apa-apa, pendek ya, tak ada. La. Dia ada tambahan dia. Baris atas tambahan dia alif. Maka bacaannya 2 harokat namanya mad asli. Ya, namanya mad asli, nama hukum bacaan. Alif di sini dipanggil huruf al-jauh tadi. Yang alif waw ya tadi. Ini alif di sini ya, alif huruf mad. Itu adalah huruf yang keluar dari al-jauf tadi, rongga jaufi tadi. Ini alif tu. Okey. Lepas tu ala hudam. Hudam. Dia yang pentingnya dengung dah. Ni tuan kena baca hudam min. Itu bukan dengung. Hudam. Dengung ni minimum 2, lebih sedikit tak apa. Tapi kalau baca hudam min rabbihim langsung tak ada dengung. Betul tak? Kan? So dengung ni tak apalah, terlebih sikit ya. Hudam nak bagi dia nampak ya, dah lebih cantik. Cara menyebutnya tanwin ya, tanwin bertemu mim. Tanwin bertemu mim syaddah. Itu cara menyebut dia. Ya. So tanwin bertemu mim syaddah berdengung ya, macam tadi hudam. Dari segi namanya idgham ma'al ghunnah. Dari segi maksud idgham maksudnya memasukkan bacaan. Ma'a beserta ghunnah dengung. Lepas tu kita masukkan bacaan kita dal tadi kepada mim beserta dengung. Kalau dah dengung tak boleh pendek. Kenalah minimum 2. Hudam. Dia kena gitu lah. Okey. Idgham ma'al ghunnah. Okey. Okey, jap. Saya tak nampak situ ya. Okey, mir. Kalau nak tanya boleh ya. Ataupun kalau satu kalimah tu kita buat cara berhenti dia apa? Cara terusnya apa? Boleh juga, tak ada masalah. Ya. Kalau kita berhenti pada hudan tu huda. Boleh. Ala huda. Kalau kita berhenti, boleh je. Da, kalau kita berhenti 2 harokat. Ya, namanya mad aiwad. Okey. Okey, sekarang kita terus mir rabbihim. Mir. Nun kalau kosong, saya cakap selalu nun kalau tak ada baris, tak ada tanda apa-apa, biasanya dengung. Betul. Tetapi dia ada macam pengecualian dia tahu. Ada pengecualian dia. Tetapi kalau nun yang kosong tadi berjumpa dengan huruf ra. Ra memang ada sabdu lah. Ataupun huruf lam. Lam juga mesti ada sabdu.
Makanya tadi kita dah cakap dah nun kosong tu dengung. Betul. Tetapi rupanya dia ada pengecualian dia. So nun mati kosong ya, tidak berbaris, bertemu ra, tak ada dengung, cancel semula. Jumpa ra dengan lam. Ra mesti bersabdu, lam juga mesti bersabdu. So bacaan dia mir. Jangan baca mir. Jangan pegang lama-lama, tak boleh. Sebab benda yang tak dengung tak boleh lama-lama. Hanya yang berdengung saja boleh lama. Yang berdengung tadi pada mim sabdu boleh. Hudam. Kenapa dia dengung? Sebab mim ada sabdu. Mim ada sabdu ataupun mim syaddah memang dengung. Tapi kalau huruf lain syaddah tak ada dengung. Okey? Banyak je. Ini masih saya tahu kebiasaan lama kita. Kebiasaan lama kita ingat bila ada sabdu je semua dengung. Tak, bukan. Hari ini saya nak fokuskan hanya huruf al-khayshum tadi. Mim bersabdu ataupun mim syaddah, juga nun bersabdu ataupun nun syaddah. Hanya dua tu sahaja yang dengung. Nampak? Hanya mim dengan nun bersabdu sahaja yang dengung. Kalau huruf lain ada sabdu, macam ra ada sabdu, tak dengung. Kelaba, lepas tu ada sabdu, tak dengung, tak boleh. Tapi dia melekat boleh, melekat sekejap je. Mir, itu je. Bukan mir, salah. Mir ra, nampak? Kita baca mir melekat pada ra sebab ada sabdu, ra melekat pada ba sebab ada sabdu. Tapi tak boleh lama. Hanya yang sabdu hanya pada mim dan nun sahaja yang lama, yang berdengung. Kalau huruf lain melekat sahaja, melekat bukan dengung ya. Mirrab, itu saja. Mirrab bihim. So kalau mir tadi nun mati bertemu ra, dia panggil idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Bacaan kita nun tu dimasukkan kepada ra tanpa dengung. Cumanya bunyi nun hilang ya, hilang 100%. Mir, baca kalau saya rumikan dia M-I-R. Bunyi nun, huruf nun hilang, tak ada. Dalam bacaan idgham bila gunnah, bunyi nun mati ke bunyi tanwin tak adalah hilang sepenuhnya. Total secara total hilang. Okey, mir ra bihim, mir pendek idgham bila gunnah. Kalau rob dia bukan idgham bila gunnah sebab dia tak ada rob tu, dia tak ada nun mati ke apa, tak ada. Jadi tak adalah nama idgham tu. Cumanya bacaan dia pendek rob. Rob bihim. Cumanya satu ra ni dia ada sifat tebal ataupun sifat nipis. Itu saja. Kalau baris atas rob, memang dia tebal lah. Rob. Okey, kalau dia ri nipis ya. Rabbihim bi yang melekat tadi rob. Kalau bi dah tak ada melekat dah. Biasa pendek ya, tak ada apa-apa. Rabbihim. Him yang saya suruh perhatikan pada huruf mim. Okey, bab tajwid ni bab tajwid kita perhatikan pada huruf nun dengan mim. Memang itu intipati ilmu tajwid, huruf nun dengan mim. Dia kalau mim bertanda mati ataupun dia bertanda sukun, macam itulah, macam tanda dalam kat skrin tu, tak dengar, pendek, tak ada. Nun pun sama. Rabbihim, itu saja. Ni rabbihim tak payah bila mim sukun, kita kata mim sukun ya, bacaannya pendek, jelas, tidak berdengung, namanya izhar. Izhar apa? Izhar syafawi. Pak, mim sikit ya, rabbihim. Izhar syafawi. Perhatikan tanda sukun cukup. Jangan cakap mim sukun bertemu waw, tak payah sebab mim sukun bertemu hampir ke semua huruf. Jadi buat apa dah sebut? Tak. Sebut mim sukun je. Mim sukun izhar syafawi. Dan di atasnya ada tanda waqaf. Sod lam ya. Sod lam ya tu tanda waqaf. Tanda waqaf tapi tanda berhenti. Nama dia tanda berhenti. Tapi tidak semestinya wajib berhenti. Bukannya bila ada tanda waqaf je mesti wajib berhenti. Tak. Ada yang wajib, ada yang tak wajib. Okey. Sod lam ya. Nama panjangnya wasal aula. Nama panjangnya. Wasal aula. Apa maksud dia? Lebih elok terus. Sebenarnya lebih elok terus kat situ. Tetapi kalau berhenti pun masih okey, masih boleh. Masih boleh lah, bukan tak boleh. Bukan nampak Suam Laya, Suam Lamia tu kena terus je, tak boleh berhenti. Tak. Dia kata lebih elok terus. Tetapi berhenti pun masih boleh. Dia bergantung kepada nafas jugalah selalunya. Tak? Kalau orang tu nafas dia panjang, dia teruslah. Tapi dah baca kat situ nafas dah habis, berhenti je lah. Ada masalah pun. Okey, cumanya kita nak faham tanda waqaf tu. Tapi kalau rasa nafas panjang, ikutlah macam tuntutan tanda tu. Lebih elok terus. Okey, wasal aula ataupun nama dia waqaf hasan.
Wakaf hasan. Okey. Okey, wa ulaika. Waw tidak ada apa-apa ya. Ula tadi kita ulang ya. Wa ulaik. Kalau kita nak berhenti sama dengan yang pertama tadi ya. Wa ulaik. Itu boleh berhenti kalau kita wakaf di situ ya. Tak kisahlah yang tu ke yang pertama tadi. Kalau kita wakaf ya, lam memang mad wajib mutasil macam tadi. Kita matikan ik, ada angin keluar. Ada angin keluar daripada huruf terakhir, huruf kaf ya. Huruf kaf itu mempunyai sifat hamas. Kalau kita wakaf, boleh je, tak ada masalah. Kita tengok kaf tu ada baris. Kalau kita baca wa ulaika humul, kalau kita terus kaf tadi tak ada hamasnya. Huruf hamas ya, sifat hamas hanya lahir jika dia bertanda mati. Itu sesuatu yang perlu fahamlah. Sifat-sifat hanya lahir ketika tengah baca kalau huruf itu bertanda mati. Kalau dia berbaris, apa pun sifat dia ada tapi sifat dia tak keluar. Wa ulaika humul muflihun. Kita baca ika, tak ada, tidak ada huruf sifat hamas kalau kita tak berhenti. Melainkan kalau kaf mati ataupun sukun, baru sifat dia memang secara auto keluar. Tapi kalau dia berbaris, sifatnya hanya lahir kalau kita matikan huruf itu. Maksudnya kalau kita nak berhenti padanya, baru sifat itu lahir. Okey? Itu sesuatu yang kita faham. Bukan mentang-mentang dia huruf-huruf yang ada sifat hamas, semedang aja hamas. Tak. Bukan. Kalau dia bertanda mati, ya, ada hamas. Tetapi kalau dia berbaris, macam wa ulaika dia ada baris, dia hanya ada hamas bila kita matikan di situ. Matikan bacaan di situ. Maksudnya ketika kita nak wakaf sahaja, baru lahir sifat itu. Bukan hamas saja, qalqalah juga, safir juga, sama je dia punya konsep dia. Okey, humul, bacaan dia ada bunyi alif lam. Humul, ada bunyi alif lam, makanya ada nama ya. Alif lam senang saja, jangan risau, mudah saja, ada dua. Tengok lepas lam, ada sabdu ke tak ada? Tak nampak. Tak nampak sabdu, nama dia alif lam qamariyah nama dia. Kalau tak nampak sabdu lah, tapi sabdu tu mesti selepas huruf lam, mesti. Kalau ada sabdu, alif lam syamsiyah, kalau ada. Kalau tak ada, alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ni biasa je, tak ada apa-apa pun. Dari segi bacaan, humul, tak ada apa-apa pun ya. Humul, muf. Muf ya, muf di situ ada fa sukun. Situ ya, fa tadi ada hamas, makanya hamas dia memang wujud ketika kalau kita sedang membaca humul muflihun. Masa kita baca muf, memang ada hamas, ada angin keluar dari kita letak tapak tangan ni depan bibir, terasa keluar angin dia. Masa kita menyebut muf, macam tu. Sebab dia memang huruf itu memang mati, barulah secara auto sifatnya lahir. Okey? Ya. Okey, humul muflihun. Nampak cara membuat mad arid li sukun. Wa ulaika humul muflihun. Buat macam tu. Tak payah nak segan-segan, buat je. Tahu tak? Ini wa ulaika humul muflihun. Macam-macam mendata. Kalau mendata tu bacaan tak cantik lah. Boleh je betul tapi tak cantik. Matlamat kita bukan saja betul tapi mencantikkan bacaan. Ha pedas tu kena jaga ya. Sebab hu ya, ha pedas tu tak sama dengan yang humul tu, tak sama. Yang senang sebut yang ha humul tu, itu ha simpul tu senang. Humul itu biasa. Tapi yang di ujung tu hu itu susah. Ha pedas ni kita kena tekan lebih kat dalam tekak dalam tu. Kena. Kena tekan lebih. Dia tak boleh sama. Humul muflihun. Tak jadi. Humul muflihun. Saya pun terasa susah. Nampak? Dia macam terberhenti sekejap, macam terlambat sekejap, macam kena tekan lebih pada huruf ha pedas. Sebab ha, dia bukan ha. Kalau kita baca ha, itu ha simpul. Ini kita baca ha. Kan susah kan? Lain. Itu kena betulkan ha pedas tu. Jangan, kalau kita baca humul muflihun, dia tidak mencapai bila dia tidak mencapai makna secara tepat sebab cara menyebut hurufnya tak tepat. Huruf ha pedas ni guna tekak dalam ha. Tapi ada orang kata kadang-kadang takut jadi kha. Kha tu dia sampai bunyi kahak. Itu je. Kha tu lagi lebih tekanan je bunyi kahak. Satu je. Kalau ni dia bunyi gitu lah. Macam orang kepedasan makan cili. Sebab tu orang panggil ha pedas. Nampak macam tu?
Bagi bezakan. Yang penting bezakan ha simple dengan ha pedas ya. So di situ hu, saya panjangkan hu ya. Saya tak peduli nun tu. Saya tak masukkan nun langsung. Humul muflihun. Hu yang dipanjangkan pada hu agak-agak cukup panjang. Puas hati yang panjang, masukkan nun. Hun, tekan sikit, jerk sikit, kata hantar sikit pada nun tu, cara dia. Ya, cara mad arid disukun, bukan muflihun. Dia tak boleh masuk nun cepat-cepat, salah. Salah cara mad arid disukun. Ya. Okey, ini ya 5 ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah. Okey, saya buka. Siapa yang nak tanya apa-apa saja? Boleh, tak ada masalah. Silakan. Ustazah nak cuba boleh ke Ustazah? Boleh? Silakan. Wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah kita nampak. Ya, betul. Kita nampak beza dia. Ya. Ya. Ya, dapat betulkan satu pun alhamdulillah dah. Tak ada masalah ya. Itu target kita dapat ya. Ha pedas dengan ha pun mesti berbeza. Macam tadi macam kawan kita buat tu betul lah, kita nampak dengar berbezanya bunyi ha pedas dia tu. Ya. Okey, yang lain nak cuba ke, nak tanya ke, silakan. Sila. Ada? Ada? Tak ada? Jangan malu ya. Jangan malu, jangan segan, jangan takut. Tak ada? 1 saat, 1 minit. Ada? Alhamdulillah. Ada? Saya menunggu. Tak ada. Kalau tak ada, kalau tak ada kita akhiri ya. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa ma'assalamah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Baru bunyi. Bagi salam aja baru bunyi. Tadi tak berani nak tanya. Ustazah dah pesan banyak kali. Baik Ustazah. I love you Ustazah, adik-adik. Jangan takut kalau Ustazah dah pesan jenuh Ustazah pesan. Jangan takut, jangan segan. Ada pun takut Ustazah, saja je gatal. Bagus. Seronok Ustazah. Dia menghiburkan hati kita semua. Alhamdulillah. Jumpa lagi ya. Bye. Assalamualaikum. Bye. Orang baru dapat menantu Ustazah. Ya, itulah. Saja je Kak Jem. Bye. Okay. Bye.